Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak fokus kepada tata bahasa pula pada hari ini. Itu kata nama am dan kata nama khas. Cikgu pasti kamu masih ingat di sekolah rendah kamu dah belajar pun topik ni. Jadi kita sekadar mengulang kaji sahaja. Kita masih lagi dalam tema satu di bawah amalan gaya hidup sihat. Yang nampak itu adalah muka surat pertama untuk unit ini. Kita dah belajar. Ada yang pertama sekali kita belajar membaca, bertutur. Kemudian kita pergi kepada penulisan, kemudian kepada seni bahasa dan yang akhir kepada tata bahasa. Dan di buku teks muka surat 6. Kamu akan nampak gambar piramid makanan ini, makanan seimbang, cara makanan seimbang dan maklumat-maklumat berkaitan dengan topik hari ini iaitu kata nama am dan kata nama khas. Aktiviti kita pada hari ini, kita kena senaraikan nama am, kata nama khas dan kata nama yang mengalami pemajmukan. Dan berdasarkan jumpa tersebut, kamu perlu membina ayat mengikut konteks yang betul. Kita pergi kepada kata nama am dahulu. Kalau kata nama am, dia adalah kata nama yang umum. Untuk semua. Kita tak spesifikkan. Kita tak khaskan dia. Dia umum. Am. Am adalah umum. Dan kita merujuk kepada apa untuk kata nama am ini? Kepada orang, kepada binatang, benda, tempat dan sebagainya. Ini untuk kata nama am. Kalau kamu boleh tengok, kita akan merujuk kepada menyatakan manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan atau sebagainya. Kalau manusia ni orang, murid, jururawat, guru. Itu kata nama am. Kalau binatang, kucing, harimau, gajah, burung dan sebagainya. Benda, meja, kerusi, kasut, kereta, tempat tu yang macam mana tu tempat yang dinamakan kata nama am. Kuala, hulu, hilir, tumbuh-tumbuhan, pokok, kelapa, rumput dan sebagainya. Itu bawah kata nama am. Dan kata nama am ni apabila kita menulisnya, kita mesti menulis dengan huruf kecil kesemuanya. Harap kamu masih ingat lagi pengajaran di sekolah rendah tentang kata nama am. Sangat senang. Kita pergi pula kepada kata nama khas. Kata nama khas ini pula merujuk kepada nama. Nama. Nama untuk siapa? Nama untuk orang, nama untuk binatang, nama tempat, nama negeri, nama buku, jenama barang-barang. Dan ia mesti ditulis dengan huruf besar di permulaan perkataan. Contoh, kalau nama sekolah kita, sekolah kata nama am. Tapi apabila dia menjadi sekolah menengah kebangsaan Taman Seri Muda, semua permulaan huruf mestilah huruf besar di setiap perkataan. Sekolah S huruf besar, menengah M huruf besar, kebangsaan T huruf besar, taman T huruf besar, Seri S huruf besar, Muda M huruf besar. Mengapa? Sebab khas.
Sekolah adalah umum. Kalau sebut sekolah, kita ada sekolah rendah, sekolah agama, sekolah swasta, pelbagai jenis sekolah. Tapi apabila kita sebut sekolah menengah kebangsaan Taman Sri Muda, hanya ada satu sahaja sekolah yang bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Muda dan khas untuk di Taman Sri Muda sahaja sekolah tersebut dan ia merupakan sekolah menengah. Okey, seperti cikgu. Cikgu, guru kata nama am. Tapi bila kita sebut Cikgu Nur Azlina, cikgu tu huruf kecil, Nur Azlina in huruf besar, nama orang. Okey, hanya ada satu Cikgu Nur Azlina sahaja di SMK Taman Sri Muda. Dan bila disebut saja Cikgu Nur Azlina, kamu dah kenal siapa. Jadi buat khas. Contoh kasut. Kasut ada pelbagai jenis kasut. Ada kasut sekolah, ada kasut sukan, ada kasut untuk kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau kita sebut jenama kasut, contoh kasut bata. Okey, kasut adalah kata nama am huruf kecil. Tapi bata jenama B huruf besar. Okey, boleh ya setakat ni? Okay, kita teruskan lagi dengan kata majmuk. Kata majmuk adalah gabungan kata nama. Di permulaan kata nama, ia memberi maksud yang lain apabila kita campurkan dia, kita majmukkan dia, ia memberi maksud yang lain seperti yang kamu dapat lihat dalam slide ni. Ibu. Ibu adalah emak yang melahirkan kita panggil ibu. Dan jari. Jari adalah yang anggota badan kita, yang ada pada kita. Tapi apabila dicampurkan dua kata nama ini, ibu dan jari, ia memberi maksud yang berlainan. Ibu jari. Salah satu jari daripada jari yang kita ada. Anggota badan kita. Ibu jari. Besar jari ini. Kalau jari, keseluruhan kelima-lima jari ini. Tapi kalau ibu jari menunjukkan satu, hanya ada dua ibu jari saja yang kita ada di kiri dan kanan. Dan memberi maksud yang lain apabila kita majmukkan kata nama ini. Okey. Kata nama majmuk ini, kata nama majmuk ini, kamu boleh bezakan dia. Kalau kata majmuk dibezakan daripada kasar kerana tidak dapat disisipkan sebarang unsur antara unit-unitnya. Kita tak boleh sisipkan perkataan. Ini bukan kata majmuk ni, kita tak boleh sisipkan dengan perkataan yang lain. Contoh macam yang itu ini. Kalau frasa rumah besar itu, rumah besar ini, rumah yang besar. Kita boleh sisipkan dia dalam frasa. Tapi kata majmuk, kita tak boleh selitkan. Kita tak boleh sisipkan perkataan lain. Contoh, yang rumah sakit. Rumah yang sakit. Mana ada rumah yang sakit? Yang rumah sakit. Okey? Kita tak boleh. Okey? Itu kata majmuk. Okey. Saya harap kamu dapat bezakan sekarang apa itu kata am, apa itu kata nama khas dan kata majmuk. Kata nama yang dimajmukkan. Kata nama yang dimajmukkan maksudnya ditambahkan kata nama am yang lain. Contoh bola dengan bola sepak. Okey. Seterusnya, mari kita fokus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Kita membaca satu petikan yang telah diberikan, yang bertajuk pemakanan yang sihat. Rumah tangga yang sejahtera terbentuk daripada keprihatinan ibu bapa tentang amalan cara hidup sihat dan cerdas. Maklumat penjagaan diri dan pemakanan diperoleh daripada beberapa laman kesawang seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri dan Kelab Nutrisi Malaysia. Pemakanan yang seimbang amat penting untuk penjagaan kesihatan.
Manusia seharusnya mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi berkhasiat. Pengambilan makanan seimbang dalam diet seharian dapat mengurangkan risiko mengidap beberapa jenis penyakit seperti barah, angin ahmar, darah tinggi, kencing manis, batu karang, obesiti, kolesterol tinggi, dan osteoporosis. Ini ditunjukkan makanan yang seimbang. Kalau kita ikut piramid, makanan ini adalah pemakanan yang sihat yang patut kita patuhi. Okey, cuba kamu lihat di dalam petikan ini terdapat kata nama, am dan khas dan pemajmukan kata nama. Okey, sebagai contoh, kita cuba kamu tengok di sini rumah tangga. Rumah merupakan kata nama am. Tangga merupakan kata nama am. Okey, rumah boleh kata nama am, tangga kata nama am. Dan apabila kita cantumkan dua perkataan ini, dua kata nama ini, ia menjadi pemajmukan kata nama rumah tangga dan memberikan maksud yang lain. Rumah memberi tempat kediaman kita di mana kita berlindung daripada panas dan hujan. Tangga adalah tempat untuk kita naik dan turun. Untuk kita naik ke atas dan turun ke bawah. Tapi apabila kita cantumkan dua kata nama ini, rumah tangga, yang memberi maksud yang berlainan iaitu sebuah keluarga yang lengkap yang mempunyai ayah, ibu dan anak-anak. Okey, faham ya? Kemudian kamu lihat di sini, cikgu dah sebut ni, mana kata nama dengan kata nama yang dimajmukkan. Okey, contoh yang seterusnya adalah kata nama khas. Cuba kamu lihat di sini, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kementerian yang mana? Kalau kementerian saja, kita tak khaskan kementerian apa. Jadi kementerian perkataan dia adalah kata nama am. Tapi apabila disebut Kementerian Kesihatan Malaysia, kementerian tu untuk kesihatan Malaysia. Jadi ia adalah khas. So, kamu tengok kesemua perkataan permulaannya berhuruf besar. K, K dan M. Sekarang ni orang rajin sebut singkatan K, M. Popular dah singkatan ni. Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik. Jelaskan penerangan cikgu. Kamu boleh cari mana satu kata nama am, mana satu kata nama khas, mana kata nama yang telah dimajmukkan. Okay. Boleh ya? Okay. Seterusnya, tugas yang pertama kamu kena asingkan carian tadi dalam jadual. Okay. Kata nama am tadi rumah. Kata nama Amir Suran tadi kita dapat tangga. Kata nama majmuk rumah tangga. Kata nama khas tadi kita dapat Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi cikgu nak kamu lengkapkan jadual ini dengan kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk dengan betul. Okay, latihan ini naklah dibuat dalam buku tata bahasa sebab hari ini kita fokus kepada tata bahasa. Okey, kita pula kepada tugasan yang kedua. Berdasarkan kata nama am, kata nama khas yang kamu jumpa, yang dah kamu kumpulkan dalam jadual tadi. Kata nama am, kata nama khas, pemajmukan kata nama, kamu kena bina ayat. Okey. Kalau kamu jumpa 10, maka 10 ayatlah yang ada yang perlu kamu bina. Dan pembina ayat mestilah berkaitan dengan maksud perkataan yang digunakan. Jangan maksudnya lain, kamu bina ayat merapu-rapu pula. Ya. Okey, itu adalah tugasan yang kedua. Ingat ya, tugasan yang pertama kamu kena asingkan. Tugasan yang kedua kamu kena bina ayat berdasarkan jumpaan kamu.
Okey, seterusnya untuk tugasan yang ketiga pula, banyak tugasan cikgu bagi ni. Sebab cuti sekolah Sabtu Ahad ni kamu sempat buat. Bukan tak sempat. Melainkan kamu malas. Okey. Selain faktor pemakanan, apakah faktor lain yang dapat menjamin kesihatan kita? Terangkan dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Okey, peta pemikiran ni kalau dalam bahasa Inggeris kita akan sebut apa ni? Peta pemikiran ni. Peta I-think. Kita sebut peta I-think. I-think ni. Okey. Bagaimana nak buat ni? Yang lepas-lepas cikgu suruh kalau nak jawab soalan ni, cikgu dah tunjukkan cara nak jawab menggunakan ayat, betul kan? Tapi kali ni kamu kena gunakan peta pemikiran. Bagaimana nak buat ni? Cikgu tak tahulah cikgu apa tu cikgu. Okey. Peta pemikiran. Okey, ada banyak peta pemikiran, ada 8 peta pemikiran yang boleh kamu gunakan. Kamu pilih yang mana sesuai dengan apa yang kamu nak buat. Okey. Seterusnya. Okey, bulatan, peta pokok, peta buih berganda, peta aliran. Catat aliran yang banyak. Okey. Ada brace, ada peta TV. Okey. Ada 8 di sini dan kamu gunakan satu sahaja. Janganlah 8 ni banyak pula kerja sekolah yang kamu nak buat nanti. Okey. Cikgu nak berikan contoh, cikgu gunakan peta buih. Okey. Cikgu letak di situ. Okey, ini adalah peta buih yang cikgu gunakan. Yang mana di tengah-tengah warna merah cikgu letakkan apa? Cikgu letakkan tajuk. Tajuk utama tugasan cikgu. Okey. Untuk menjamin kesihatan. Apa yang patut kita buat untuk menjamin kesihatan? Okey, cikgu isikan pemakanan seimbang. Kita perlulah makan makanan yang seimbang. Kemudian kamu penuhkanlah yang lain-lain ni. Untuk menjamin kesihatan, apa yang kita perlu buat? Cikgu dah isikan pertama, pemakanan seimbang. Ataupun kamu boleh gantikan dengan kamu tak nak tulis. Kamu boleh gantikan dengan meletakkan gambar. Macam cikgu gantikan dengan gambar piramid makanan. Jadi apa? Untuk menjamin kesihatan, kita perlu makan mengikut piramid makanan. Okey, maksudnya kita kena buat peta ni supaya berdasarkan peta ini kita boleh terangkan kepada seseorang tanpa kita baca. Macam cikgu cakap tadi. Okay, untuk menjamin kesihatan, kawan-kawan perlulah makan makanan yang seimbang mengikut piramid makanan. Kita perlulah mengambil makanan berlemak yang sedikit sebab itu ia berada di puncak dan sangat kecil. Nampak tak bagaimana cikgu gunakan peta ini untuk menghuraikan maklumat-maklumat yang ada di sini. Ia sebagai panduan untuk kita. Okay. Boleh? Boleh semua? Saya harap kamu boleh menyiapkan 3 tugasan yang telah cikgu berikan tadi. Okey.